Selamat malam. PAS patut malu dengan pertuduhan jenayah anak Menteri Besar Perlis. Hari ini kita digemparkan dengan pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis yang membabitkan air minuman raja. Ini memang paling tak pernah kita dengar. Pertuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan bekas setiausaha politik beliau di dua mahkamah berbeza pagi ini atas jenayah melakukan tuntutan palsu berjumlah RM600,000 bukan saja sesuatu yang mengejutkan, malah pastinya juga mengecewakan. Jika PAS selama ini berbangga tiada sebarang kes rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan berlaku di negeri-negeri takbirannya, semua itu sudah berkecai sekarang ini. Tiada apa lagi yang boleh PAS berbangga dengan kuatnya jiwa mereka terhadap godaan dunia. Lebih daripada itu, apa yang berlaku di Perlis telah terdedah belum pun sampai 2 tahun PAS mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri tersebut. Kenapakah perkara memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, syurga serta neraka. Yang lebih memalukan lagi, seperti yang disindir oleh Puan Zarkasi, beliau kata nasib baiklah Perlis sebuah negeri yang miskin, tidak ada projek mega. Kalau ada projek mega, kata Puan Zarkasi, adalah lagi yang lebih disonglap, kata beliau lagi. Puan Zarkasi juga menyindir, kalau beginilah sikapnya, maka Perlis akan terus mundur, kata Puan lagi. Saudara-saudara sekalian, kenapakah perkara yang memalukan ini berlaku kepada PAS? Sebuah parti yang memperjuangkan Islam dan selalu bercakap tentang dosa, pahala, surga serta neraka. Apakah menyonglap duit haram lebih menyororkan daripada janji surga? Apakah panasnya api neraka yang sering digambarkan dalam ceramah dan kuliah selama ini tidak menakutkan mereka untuk melakukan dosa? Sepatutnya, sebagai sebuah parti yang memperjuangkan Islam serta sering mengajak rakyat berjuang menjauhi dosa, ahli dan mereka yang berjuang melalui PAS, kalaupun mahu terlibat dengan jenayah rasuah, penipuan dan penyonglapan wang kerajaan, mereka adalah yang terakhir sekali boleh disabitkan dengan kesalahan sedemikian. Ini kerana mereka lebih tahu dan faham tentang dosa dan neraka, juga lebih faham gambaran surga dan juga neraka. Kalau pemimpin PAS selama ini turut bercakap dan memberi kefahaman kepada ahli-ahlinya bahawa tidak keluar mengundi pun dikira haram, seharusnya tentulah melakukan rasuah, menipu dan menyonglap duit kerajaan lebih jauh lagi hukum haramnya. Tetapi semuanya sudah berlaku, dan apa yang berlaku di Perlis ini secara langsung memberi gambaran lebih buruk kepada imej PAS di masa depan. Dalam hal ini mungkin ada kalangan dalam PAS yang berkata, semua ini baru pertuduhan dan belum pun lagi didapati bersalah. Namun harus diingat, pertuduhan di mahkamah dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh dan tidak mungkin ia boleh direka sesuka hati. Tiada bangkai, tiada bau busuk, dan tangan tidak mungkin terkena getah jika tidak mengupas nangka. Dalam hal selain PAS perlu membersihkan diri, ahli dan pimpinannya terutama ahli keluarga yang dekat dengan pemimpin yang berkuasa, serta mungkin perlu lebih kerap mengadakan usrah,
Parti itu juga harus melantik mereka yang benar-benar takutkan dosa untuk diberi sebarang jawatan. Jika tidak segera dibendung, malah ahli PAS juga dilihat sama gairah merebut nikmat dunia dengan cara yang tidak halal. Artinya, mereka tiada beza sama sekali dengan parti-parti sekular. Menteri Besar Perlis juga seharusnya tidak berlengah lagi untuk berundur kerana keterlibatan anaknya sendiri dalam jenayah penipuan dana kerajaan di negeri takbirannya sehingga didakwa di mahkamah, mahu tidak mahu turut mencemar imejnya. Ditulis oleh sabudinhusin.com daripada sabudin.com. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Betullah kata orang, kata komen dalam ruangan komen. Kerana duit dan perempuan lebay atas kepala pun boleh melayang. Ada juga yang kata harap penyakit menantu hilang tak timbul kali ini. Ini merujuk kepada kejadian menantu Muhyiddin yang belum pulang lagi dan hilang. Sekian dulu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar pada petang ini ialah, adakah Menteri Besar Perlis sanggup meletakkan jawatan selepas anak beliau didakwa membuat klaim palsu berkaitan dengan minuman Raja Perlis? Ini satu tindakan atau satu perkara yang memang memalukan. Bahkan ianya disokong pula oleh seorang pemimpin UMNO, iaitu Puan Zarkasi. Puan Zarkasi kata, letak jawatan sajalah Menteri Besar Perlis. Apa pula pendapat anda? Kerana selama ini, Parti Perikatan Nasional mendakwa gabungan Perikatan Nasional itu bersih. Dan mereka mungkin perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka kata. Iaitu apabila ada kes berkait dengan rasuah maupun perkara-perkara penyelewengan yang lain, mereka sanggupkah untuk meletakkan jawatan bagi membuktikan mereka adalah gabungan Perikatan Nasional yang bersih? Ataukah itu hanya satu retorik yang biasa dimainkan? Puan Zarkasi mendakwa hari ini, beliau meminta supaya Menteri Besar Perlis itu segera letak jawatan. Kerana selama ini, Parti PAS, Perikatan Nasional juga seringkali melaungkan supaya sesiapa yang didakwa di mahkamah meletakkan jawatan. Tapi nampaknya itu bukan saja terkena pada Pakatan Harapan, tetapi kini juga berbalik pula kepada Perikatan Nasional. Dan mereka pula mula tersenarai dalam kluster mahkamah. Pemimpin pusat UMNO, iaitu Muhammad Fuad Zarkasi, menggesa Menteri Besar Perlis Sukri Ramli meletakkan jawatan susulan pertuduhan tuntutan palsu terhadap anaknya Muhammad Syafiq. Jawapan standard PAS nanti ialah mereka belum didapati bersalah. Maka tidak ada sebab Menteri Besar Perlis letak jawatan atau kosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri Sanglang. Lagipun bukan Menteri Besar Perlis yang kena dakwa. Dia pun tidak pertahankan perbuatan anaknya. Semua itu jawapan hipokrit, kata Puan. Syafiq hari ini didakwa di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan tuntutan palsu lebih RM19,000 untuk projek bekalan minuman untuk Raja Perlis di Hospital Tuanku Fauziah HTF. Dalam kenyataan malam tadi, kira-kira jam 12 sebelum pertuduhan pagi tadi, Puan berkata pentadbiran Sukri begitu lemah. Katanya, kontroversi itu mungkin tidak akan berlaku jika Sukri tidak menjadi Menteri Besar. Apapun, Sukri wajar letak jawatan. Tidak patut anak dan setiausaha politik melakukan perkara jenayah sebegitu, katanya. Dia juga menyindir dengan berkata, mujur Perlis negeri miskin. Mujur Perlis negeri miskin dan tidak ada seberang projek mega yang boleh dicuri
disonglap, kata beliau. Dengan pentadbiran yang lemah dan mudah ditipu, Perlis akan bertambah mundur, katanya lagi. Ketika dituduh di Mahkamah Session Kangar, Syafiq mengaku tidak bersalah. Dia dituduh membuat tuntutan dengan niat memperdayakan prinsipalnya ketika dia mempunyai sebab untuk percaya bahawa ia mengandungi butiran matan palsu pada 19 Februari lalu. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Mahkamah membenarkan Muhammad Syafiq diikat jamin RM20,000 dan perlu melapor diri di pejabat SPRM berhampiran setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Adakah anda setuju dengan dakwaan dan juga permintaan daripada Puan Zarkasi ini supaya Menteri Besar Perlis tersebut letak jawatan? Dan yang lebih pedas lagi, apabila Puan Zarkasi menyindir dengan begitu sinis dengan mengatakan mujur Perlis negeri miskin. Mujur Perlis negeri miskin dan tidak ada sebarang projek mega yang boleh dicuri songlap. Dengan pentadbiran yang lemah dan mudah ditipu, Perlis akan bertambah mundur, kata Puan Zarkasi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Anak Menteri Besar Perlis tidak mengaku salah buat klaim palsu membabitkan minuman raja. Wow, kalau ini benar-benar berlaku, ini memang satu perkara yang menarik sekali untuk kita bicarakan. Kalau pada zaman dahulu, zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, zaman Kesultanan Melayu dahulu, ini sudah boleh dianggap satu tuduhan yang sangat berat. Ianya luar biasa dan boleh dianggap satu perbuatan yang sangat-sangat mendukacitakan raja. Tapi memandangkan kita kini berada pada zaman yang moden, maka ianya perlu melalui satu proses di mahkamah. Kalau dulu ianya tidak akan melalui proses mahkamah, ianya perlu diadili oleh Sultan sendiri. Itu sejarahnya. Tapi kali ini anak Menteri Besar Perlis telah pun tidak mengaku salah membuat klaim palsu membabitkan minuman raja. Anak kepada Menteri Besar Perlis, Muhammad Syafiq Muhammad Syukri, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar hari ini atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM19,505.10. Muhammad Syafiq, 35 tahun, didakwa melakukan tuntutan palsu berkaitan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia Kangar Februari lalu. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah lebih RM19,000. Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail seperti mana butiran dokumen berkenaan. Tertuduh yang juga pemilik syarikat mengangguk faham dan mengaku tidak bersalah serta minta dibicarakan selepas pertuduhan dibicarakan di hadapan Hakim Nur Salha Hamzah. Mengikut pertuduhan, dokumen palsu yang dikemukakan tertuduh dipercayai mempunyai kepentingan dan tertuduh mempunyai sebab untuk mempercayai ia mengandungi butiran palsu yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.
Oleh yang demikian, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 2 Akta yang sama. Jika sabit hukuman, tertuduh yang telah berkahwin itu boleh berdepan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita dikejutkan dengan berita bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin didakwa menerima rasuah berjumlah RM350,000. Bekas setiausaha politik kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas 2 pertuduhan menerima suapan RM350,000 4 tahun lalu pada tahun 2020. Bagaimanapun, Syed Amir Muzakkir Al-Said Muhammad, 42 tahun yang hadir dengan memakai kot berwarna biru gelap, mengaku tidak bersalah. Dia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi. Beliau kata, "Faham, mohon dibicarakan," kata bekas setiausaha kepada bekas Menteri Dalam Negeri terbabit. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa menerima wang rasuah itu daripada seorang pengarah syarikat masing-masing berjumlah RM100,000 dan RM250,000. Ia sebagai upah bagi mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk polis Diraja Malaysia PDRM, KDN bernilai RM381,112,042.44 sen. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat yayasan di Solaris Dutamas pada 4 dan 16 Disember tahun 2020. 2 pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 akta yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan kita semua. Kini bertimpa-timpa, kini banyak kes mula dibongkar. Sekejap sahaja Perikatan Nasional menjadi kerajaan, begitu banyak dakwaan yang kini dibongkar. Tak tahulah salah atau tidak, sekarang sudah didakwa. Terpulanglah kepada pembongkaran dan juga dapatan di mahkamah nanti. Hakimlah yang akan tentukan. Tapi yang pastinya pendakwaan sudah dibuat. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak ulas tentang pilih peruntukan atau pilih Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional tidak patut jadi penghalang untuk ahli Parlimen Pembangkang dapat dana dalam waktu terdekat. Ini sepatutnya berita baik buat ahli Parlimen Pembangkang. Malah ia menawarkan kesempatan kepada mereka untuk menamatkan penantian terhadap apa yang selama ini mereka harap-harapkan. Cuma penghalangnya ketika ini bukan orang lain. Ia datangnya daripada Muhyiddin Yassin dan kesangsiannya. Jika mereka memilih untuk bersolidariti dengan pengerusi Perikatan Nasional PN itu, maka lambatlah lagi untuk ahli Parlimen Pembangkang
mendapat peruntukan sama rata buat mereka. Kira-kira Rm3,8 juta setahun, seperti dinikmati ahli parlimen penyokong kerajaan. Daripada mereka perlu memikirkan pendirian Muhyiddin, apa kata mereka pula beramai-ramai membuat Presiden Bersatu itu mendengar rintihan ahli parlimen pembangkang yang dah puas bertegang leher dalam sidang Dewan Rakyat menuntut peruntukan berkenaan. Daripada Sahidan Kasim, Clear Muhammad Nur, Awang Hashim, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Ahmad Fadli Saari, sehinggalah kepada Hadi Awang, mereka antara ahli parlimen pembangkang yang kerap berhujah soal peruntukan di Dewan Rakyat. Sebelum ini, 6 ahli parlimen bersatu iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Azizi Abu Naim, Zahari Kecik, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dan Zulkafli Hanafi mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana mahukan peruntukan pembangunan untuk kawasan parlimen masing-masing. Mereka tidak pun berselindung dalam menyatakan kekecewaan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional PN. Tidak terkecuali Muhyiddin yang enggan berunding dengan timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusuf dari awal seperti disyaratkan bagi mendapatkan peruntukan berkenaan. Seperti disahkan mereka sendiri, masing-masing mendapat peruntukan itu selepas beralih sokongan sekalipun tanpa mengisytiharkan keluar parti. Menyifatkan perbuatan mereka sebagai mengkhianati parti, Bersatu kemudian meminda perlembagaannya pada 2 Mac lalu bagi menghalang. Lebih ramai mengambil kesempatan daripada kelompangan dalam Akta Anti Lompat Parti untuk berbuat yang sama. Pindaan itu sudah diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan JPPM untuk berkuat kuasa mulai 1 April. Sejak itu tiada lagi wakil rakyat parti tersebut yang kalih sokongan. Pada 19 Mac lalu, 3 pemimpin Perikatan Nasional, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan dan Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi mengadakan perjumpaan dengan Fadilah di Parlimen bagi membincangkan soal peruntukan. Ia membuka jalan kepada langkah berikutnya selepas Anwar menjelaskan beliau tidak pernah menetapkan syarat untuk menyokongnya. Ini disusuli satu pengumuman Fadilah pada 18 April bahawa Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju untuk mempertimbangkan bagi menyalurkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang selepas keputusan itu dicapai dalam mesyuarat dipengerusikan Anwar di Sri Perdana hari sebelumnya. Berikutan itu, satu draft memorandum persefahaman atau MOU akan dirangka terlebih dahulu dan kemudian dipanjangkan kepada pembangkang sebagai langkah untuk perundingan seterusnya. Kerajaan tidak mengenakan seberang paksaan, sebaliknya berharap ia dapat dipersetujui bersama untuk dilaksanakan. Semuanya nampak berjalan lancar pada tahap itu sehinggalah Muhyiddin menggunakan kesempatan ketika kempen PRK Kuala Kubu Baru pada 21 April lalu untuk mempertikaikan apa perlunya MOU itu jika kerajaan perpaduan ikhlas mahu menawarkannya. Kesangsian ahli parlimen Pagoh itu adalah terhadap syarat yang bakal dikenakan. Muhyiddin turut membuat perbandingan dengan waktu beliau menjadi Perdana Menteri ke-8, iaitu Mac 2020 hingga Ogos 2021. Peruntukan diberikan kepada pembangkang tanpa mereka memohon atau diikat dengan sebarang MOU atau perjanjian. Cuma beliau tidak berterus terang bahawa peruntukan 300,000 kepada semua wakil rakyat ketika itu ialah untuk menyediakan bakul makanan kepada rakyat ketika pandemik COVID-19.
Ia tidak sama dengan peruntukan pembangunan kawasan CDF kepada semua ahli parlimen sebanyak 38 juta setahun bagi setiap seorang. Seperti didedahkan Anwar sebelum ini, Muhyiddin tidak memberikan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang ketika beliau menjadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat, dan ia hanya diperoleh di era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri ke-9 dari Ogos 2021 hingga November 2022. Mungkin Muhyiddin mengharapkan orang akan lupa. Terbaru pada 14 Mei lalu, Fadilah memaklumkan bahawa draft MOU berkaitan peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang hampir siap dan sedang dimuktamadkan. Maknanya penantian mereka selama lebih 17 bulan akan berpenghujung dan mungkin hanya perlu menunggu sedikit masa lagi. Sebagai menjawab kesangsian Muhyiddin, Timbalan Perdana Menteri menawarkan penjelasan bahawa MOU itu bertujuan mewujudkan usaha bersama bagi menggerakkan pembangunan negara dengan fokus kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat daripada segi kestabilan dan keamanan. Tiada pun syarat yang mengikat. Jauh sekali keperluan menyokong Anwar Ibrahim yang sudah memiliki majoriti selesa untuk diganggu-gugat. Saya tak nak komen apapun yang dia Muhyiddin kata. Tak perlu nak layan, tetapi sekarang ini apa yang kita nak laksanakan kaedah iaitu MOU. Kalau ikutkan tak perlu pun kerana kerajaan sudah ada 2/3. Tetapi kita nak laksanakan supaya akhirnya perjanjian itu ada persefahaman untuk gerakan pembangunan negara, jelas Fadilah. Di sebalik itu, Muhyiddin berkata, pihaknya akan menilai terlebih dahulu MOU itu jika ada sebarang syarat agar ia tidak mengikat wakil rakyat pembangkang. Hairan juga dalam keadaan pembangkang berhendak kepada peruntukan selepas PRU 15, ia pula mahu menetapkan syarat itu dan ini atau langsung tidak mahu berikan syarat. Kita belum tengok MOU, apa kandungan, dan kalau kita bagi peruntukan syaratnya adalah begini dan begitu dan akhirnya mengikat kita, kita tak bodoh walaupun kita mahukan peruntukan, kata beliau. Muhyiddin perlu menepikan kepentingan peribadinya atas apapun. Sebab politik dalam isu peruntukan ini sebaliknya hendaklah lebih peka kepada keresahan wakil rakyat pembangkang, pemimpinnya yang hanya mahu peruntukan diluluskan secepat mungkin. Tentunya pada peringkat ini, wakil rakyat pembangkang lebih mengutamakan dana untuk kepentingan rakyat di kawasan masing-masing daripada kisahkan untuk menjaga air muka Muhyiddin yang tidak pun mendahulukan mereka. Dipetik daripada FMT, sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.